Okey, Assalamualaikum dan selamat tengah hari. 27 Julai, hari Selasa. Cik ingin menerangkan secara offline asid dan base garam. Okey, 6.1 perlu kamu tahu adalah peranan air dalam menunjukkan keasidaan dan kealkalian. Okey, tajuk ni sangat seronok. Asid, base dan garam ni ada dalam kehidupan seharian kita. Kalau pergi toilet pun ada alkali, iaitu dalam bleaching agent, kita punya Eject Fabuloso, kita punya shampoo, semua tu ada alkali, ada asid. Pergi dapur pun ada sodium bikarbonat, ada baking powder, ada garam. So dalam kehidupan seharian kita memang ada asid dan alkali. Limau, okey, cuka, semua tu adalah asid. So mau tidak mau kamu kena belajar asid, base dan garam. Dia ada kaitan dengan garam lepasnya. Okey, pertama sekali peranan air dalam menunjukkan sifat keasidaan dan kealkalian. Okey. Asid, apa maksud asid, apa maksud alkali? Apabila asid bahan kimia yang mengayun dalam air menghasilkan ayun hidrogen. Ini kamu kena buat nota ya. Bahan kimia yang mengayun dalam air, bukannya mengurai ataupun yang lain, tapi mesti mengayun dalam air menghasilkan ayun hidrogen. Okey. Kenapa mesti dilarutkan dalam air? Okey, asalnya asid klorik ini dalam bentuk molekul kelas. Datang dalam makmal ke makmal, semua dalam pekat-pekat dorang. Jadi dia punya ayun hidrogen klorid tidak bergerak bebas. Jadi kita perlu campur air supaya dia punya ayun tu bebas bergerak. Okey. Okey, nama lain bagi asid hidroklorid adalah gas hidrogen klorida. Sebab sebelum kita larut dalam air, dia dalam bentuk gas. Okey, gas hidrogen klorida. Maksudnya masih belum ada ayun hidrogen hadir. Jadi kita perlu campur air agar ia mengayun dalam air, menghasilkan ayun hidrogen dan ayun klorida. Okey, lepas itu apa jadi? Ayun hidrogen yang terhasil berpadu dengan molekul air untuk membentuk ayun hidroksonium. Okey, istilah baru untuk hari ini, ayun hidroksonium. Okey, contohnya macam ni ya. H+ from acid bergabung dengan daripada air, so jadi H3O positif. Ini adalah ikatan datif. Okey. Nama pula dia. Okey, istilah lain adalah untuk asid ni kita kena istilah kebesan. Kebesan ni merujuk kepada bilangan ayun hidrogen yang boleh dihasilkan oleh molekul asid tersebut. Okey, kebesan ini ada 2, 3. Monoprotik, diprotik, asid triprotik. Okey. Mono ni maksudnya satulah, menghasilkan ayun hidrogen per molekul asid. Definisi ni mesti tepat dah, kimia ni mesti definisinya tepat. Diprotik, 2, menghasilkan 2 ayun hidrogen ketika larut dalam air. Triprotik, 3 ayun hidrogen. Contohnya asid sulfurik ni kan dia begini, asid sulfurik. So ketika larut dalam air, 2H+ terhasil dan ayun sulfat lah. Okey, ini air. Okey, kalau asid hidroklorik 1 ayun hidrogen, itu biasanya kalau triprotik 3 ayun hidrogennya terhasil, terurai, terayun di dalam air. Itu maksudnya triprotik, diprotik, mono. Okey, contoh lain, asid hidroklorik adalah asid nitrik yang 1 sejak dia punya ayun hidrogen. Sulfurik 1 sejak memang diprotik ni asid sulfurik. Okey, alkali adalah basic definisi bagi alkali adalah bahan yang boleh bertindak bersama dengan asid menghasilkan garam. Okey. Di bawah tajuk alkali lah, base adalah bahan yang boleh bertindak bersama asid dan untuk menghasilkan garam. Base ada 2, oksida logam dan hidroksida logam. Okey. Contohnya kalau oksida logam, kalau kita cakap natrium oksida logam. Kalau oksida logam bagi hidroksida logam bagi natrium, natrium hidroksida. Apakah oksida logam bagi magnesium? Magnesium oksida. Hidroksida logam bagi magnesium, magnesium hidroksida. Okey, fahamkan tersebut lah. So ini adalah base. Okey. Laju. Okay, lambat. Macam ni lah. Ni dia boleh bertindak bersama dengan asid menghasilkan garam. Ini adalah apa tu? Logam oksida. Ini logam hidroksida. Okey, contohnya amonia ni kita larutkan dalam air, jadi ayun hidrogen daripada
air ni akan bergabung dengan gas amonia. Okay. Kalau tadi itu, kalau asid pula, asid tu yang bergabung dengan air kan? Asid yang pergi kepada air, ini terbalik pula. Air yang pergi kepada alkali tersebut. Jadi ini pun ikatan datif. Alah, pencet ni tak bagi kerjasama. Ayo. Okey. Peranan air dalam menunjukkan sifat. Kenapa perlu campur air? Sebab yang cikgu cakap tadi, asalnya datang dalam bentuk molekul. Jadi kita perlu campur air agar molekul asid tersebut mengayon, menghasilkan ion hidrogen. Jadi ion hidrogen membolehkan sifatnya tertunjuklah. Maka kertas litmus biru pun akan bertukar warna. Tanpa air, pepejal asid oksalik masih wujud sebagai molekul, ion hidrogen tidak hadir. Okey. Ini adalah asid dalam bentuk pepejal. Jadi kita perlu campur air agar ion hidrogennya hadir. Kalau tak campur air, kertas litmus biru tak berubah. Okey, sama juga alkali akan menunjukkan kealkaliannya, sifat alkalinya apabila larut dalam air. Apa maksud sifat alkali ni? Kalau kamu ingat, dia menukarkan litmus merah kepada biru kan? Kalau kamu belajar sekolah rendah. Itu sifat-sifat alkali lah. Okey. Sebab natrium hidroksida ni datang di makmal dalam bentuk pellet. Pellet ni macam sachet lah, sachet. Apa dalam bahasa Melayu? Sachet. Begitu kan? Okey, jadi dalam bentuk pepejal. Jadi kita perlu campur air. Sebab tanpa air tidak menunjukkan ni lah. Perlu campur dengan air agar ion hidroksidanya bergerak bebas. Itulah konsep macam tu. Pencet dulu ni dia tak mau. Jadi kesimpulannya mesti campur air agar sifat alkali itu terbentuk, agar litmus merah boleh bertukar menjadi biru. Kalau asid tadi itu, kita perlu campur air agar ion hidrogennya bebas bergerak, agar kertas litmus biru boleh bertukar menjadi merah. Ingat ya kelas? Ini contoh amonia jugalah. Amonia sama jugalah. Tanpa air, gas amonia wujud sebagai molekul, tidak ada ion-ion bebas bergerak. Okey, nilai pH ni kita akan buat projek tentang mengukur nilai pH bahan yang ada di rumah kamu menggunakan penunjuk asid base semula. Jadi ini seronok bab 6.2.